start anyway. This call is now being recorded. Alright, Jun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okay, Alhamdulillah, terima kasih pada semua hari ini sangat bersemangat 21 orang, 22 orang pada hari ini. Okey, sebelum tu Ustaz nak minta seorang lelaki untuk membacakan doa yang ada kat sini. Yang masih lagi tak dapat Ustaz nak komunikasi adalah Syamir Danish. Syamir Danish, on mic Syamir. Betul. Syamir. Dah lama Ustaz tak dengar nama Syamir. Akidah. Okay. Kita buat akidah hari ni. Tak ada juga. Okey. Apa ni Afiq baca Afiq Lufi. Afiq Lufi baca doa Afiq Lufi. Doa apa? Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Afiq Lufi atas bacaan doa tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi kita pembelajaran kita diterima oleh Allah SWT, diberkati dan dirahmati dan juga memberi manfaat pada kita pada masa akan datang insya-Allah. Okey, hari ini kita akan buat akidah pula. Semalam kita buat ibadah. Hari ini kita akan buat akidah pula. Okey. Macam Ustaz cakap, kita akan sentiasa ulang dengan soalan, sebab kalau kita banyak belajar je, bila kita nak jawab soalan sama juga sebab benda-benda ni pun ada juga dalam UPSRA pun ada juga benda-benda yang sama, kita akan sentiasa ulang juga benda-benda yang sama. Okey, macam biasa Ustaz akan bahagi-bahagikan yang first kali 1 hingga 5 saya akan mula daripada Amboi, senang kau. Tak ada. Ustaz pilih sendiri. Okey, nombor 1. Ustaz tengok dalam list. Ustaz tengok dalam list. Allah. Ustaz tengok dalam list terus. Okey, nombor 1 Najiha 6 hingga 10. Imanina 11 hingga 15. Damia Syahara 16 hingga 20, Izara 16 hingga 20, 21 hingga 25, 21 hingga 25, Fakri Akil. Okey, 26 hingga 30. Ya, sampai ni je kan? Sampai 30 je kan? Kena tengok balik sampai 30 je. Okey. Okey, 26 hingga 30 Afiq Lutfi. Kami moment. Okey. So dia sampai 30 je kan. Okey. So akan ada partner lah. Alright. Najiha. Okey. Seterusnya Afiq Lutfi, Iqbal. Afiq Lutfi dan Iqbal. Afiq Lutfi pula. Najiha dan Iqbal. 6 hingga 10. Okey. Lepas tu siapa lagi? Kalis Zakwan dan Kalis Zakwan. Lagi siapa? 11 hingga 15 Mior 16 hingga 20, Zikri Hanan. Abang. Okey, 21 Zikri Nur Alisha. Okey.
26 hingga 30, 26 hingga 30 lagi, siapa lagi? Alisha Alia Batrisya. Okay. Nampaknya ramai ni. Okay, kita tambah lagi. Ambil kat sini lagi. Dan siapa lagi? Kali Ayuni. Apa lagi? Ayuni, Kristina, siapa lagi? Ayuni, Kristina, Ryan, siapa lagi? Syamir. Nanti tengok nama Wafi Okey, Wafi. Apa lagi? Apa aku buat dan tukar ni je lah. Koma. Lagi Auni. Zarif bawah Zarif. Alright, so kat sini okay. Okay, mana yang nama-nama ni buat dia punya nombor-nombor sekian. Ustaz bagi masa 3 minit sahaja sebab sikit je, tak banyak. Sebab saya berapa soalan yang nombor 21 hingga 25 tu? Buat je 55. Nanti Ustaz akan pilih, Ustaz akan sebut je nanti. Okay, Buat je 55 tu. Okay. Nanti Ustaz akan sebut je siapa nombor siapa. Ustaz nak tengok soalan. Soalan Ustaz ada bagi semalam kan dekat dalam grup, cuba tengok yang semalam punya. Duit sama je. Je. Oh, sama. Sama, soalan sama. Sunyi. Lutfi. Okey lah tu. Siapa lagi yang tak dapat soalan Siapa lagi tak dapat soalan? Semua ada kot. Alia Insyirah Alia Insyirah tak ada. Alia Insyirah ambil ni, Alia Insyirah. Alia Insyirah. Ambil 21 hingga 25. Apa lagi? Fakri, Iqbal ada. Kalis, Mior ada. Zikri. Mana soalan? Soalan ada dekat dalam grup Nam Bestari. Ambil yang soalan semalam tak masuk kan? Okey, ambil yang buka dalam grup, ada yang semalam punya soalan tu, ambil soalan tu. Soalannya. Okey. Kalisha Ayuni dah, Ryan dah, Syamir, Wafi, sorry. Okey, kita akan start 2.46 ataupun 2.47. Okey, Sayan dengan Afiq. Okey, 2 minit lagi. Oh, cantik dia punya sengit dia. Baik dia. Kreatif. Memang kreatif. Nombor 30, okey, 29. Sebenarnya banyak ni. Hukum. Soalan. Ada yang standby nota padat tak? Nanti tengok balik mana pula punya nota padat.
Gila. Aku ni Kuantan. Said Arif. Alamak, ni punya. Tak ada. Tak ada pula. Alamak. Okey, dah selajap lah. Okey, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ada nombor 1 hingga nombor 5. Najiha, Iqbal dan Ayuni. Okey, Najiha ambil 1 dengan 2, Iqbal ambil 3 dengan 4, Ayuni 5. Iqbal boleh on mic kan Iqbal? Iqbal boleh on mic Iqbal? Tu tak dengar, tu tak ada tu. Okey, Iqbal nombor 3 sahaja. 4 dengan 5 Ayuni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan yang pertama. Tandakan jawapan yang betul. Okey, Najiha. Baca Najiha nombor 1. Ya Najiha. Baca nombor 1. Lawan bagi sifat wahdaniah ialah ta'addud. Ta'addud. Okey. Lawan bagi sifat wahdaniah. Apa maksud wahdaniah? Apa maksud wahdaniah? Wahdaniah maksudnya dia daripada kata asal dia ialah wahidun, satu. Satu. Jadi lawan bagi satu ialah banyak. Banyak dalam bahasa Arab dia ialah adat ataupun adat wal arqam. Ingat tak di dalam bahasa Arab, kalau korang belajar bahasa Arab ada tajuk al-a'dad wal arqam. A'dad tu. So ta'addud. Ni dia punya jawapan dia. Okey, nombor 1. Okey, nombor 2. Apa lagi? Saya nak minta izin offline hari ni. Okey. Salam ya. Okey, teruskan. Mustahil Allah bersifat maut. Okey, mustahil Allah bersifat sifat-sifat mustahil sifat-sifat mustahil. Okey, samaun ni sifat apa kelas? Kelas ni samaun sifat apa kelas? Dengar. Sifat bukan, maksudnya apa? Sifat wajib ke ataupun sifat mustahil? Sifat wajib ke sifat mustahil? Sifat wajib sifat wajib bagi Allah. Ingat tak sifat wajib yang mana? Yang mana? Allah wujud qidam baqa. Tu yang semua tu yang semua tu adalah sifat wajib. Okey, samalah ni sama'un, sami'un ni, sami'an ni katanya. Kalamun dan juga hayatun, ini adalah sifat wajib. Jadi jawapannya adalah mautun. Maut Allah tak mati Allah sentiasa hidup. Okey, seterusnya nombor 3 Iqbal. Jawapannya apa Iqbal? Kalau awak boleh check dekat, awak boleh check saja.
Jawapannya apa Iqbal? Saya tengok kat chat. Guna highlight. Highlight pula. Highlight. Jawapannya apa Iqbal? Tak dapat. Okey. Ayuni, baca Ayuni nombor 3 Ayuni. Kalisha Ayuni. Hello, Kalisha Ayuni. Kalisha Ayuni. Hello. Kalisha Ayuni. Masya Allah, Kalisha Ayuni tak jumpa. Langsung. Kalisha. Kalisha? Astaghfirullahaladzim. Okey. Kalau tak ada Najihah sekali lagi. Okey. Najihah pula Kalisha. Kalisha Ayuni. Sekali lagi cuba baca nombor 3. Kalisha. Hello. Tidur. Najihah pun live juga. Masing-masing line-nya out ni. Okey, kat situ Ustaz baca. Okey, kita jawab sama-sama. Hukum beriman dengan sifat ilmun. Apa hukum beriman dengan sifat ilmun? Wajib. Wajib. Okey. Seterusnya nombor 4. Berapakah bilangan sifat wajib bagi Allah? Berapa bilangan sifat wajib bagi Allah? Ada berapa? 20. 25. 25. Betul ke tidak? 25 tu nama Nabi. 25 tu nama Nabi, ya. 25 tu nama Nabi. Jadi jawapannya ialah 20. Kalau 10 ni 10 apa? Malaikat. 10 nama malaikat. Kalau 5 ni apa? 5 ni apa? Rukun Islam. rukun Islam. Jap tu kawan warna merah. Besar sikit. Okey. Alright. Dah lah. Okey. Berikut adalah hayat Allah. Maksudnya kehidupan Allah. Kecuali apa? Alif bernyawa, ba tidak makan, jim kekal, dal tidak bernafas. Jawapannya apa? Tidak bernafas. Tak bernafas. Tidak makan. Tidak bernafas. Besarnya tidak bernafas. Okey. Besarnya. Kenapa tak boleh guna highlight ni tak boleh pula guna mic, guna ni highlight tu. Okey. Nombor 6. Okey, ada 4 orang. 1 2 3 4. Okey, nombor 6 7 Imanina, Kalis 8 Kristina 9 10. Okey. Imanina, baca Imanina. Okey. Nombor 6. Manakah dalil bersifat ilmun? Jawapan dia jim. Manakah dalil bersifat ilmu? Apa jawapannya? Jim. Innallaha bikulli syai'in alim. Okey, Jim jawapannya. Okey, kalau ini memang kena baca lah. Kena baca. Dia tak boleh kita nak anggarkan dengan akal kita ke apa. Yang ni memang kena hafal lah. Wajib hafal. Okey. Seterusnya yang ke-7 Imanina. Akibat mengingkari sifat hayat. Jawapan dia alif, rupa diri. Okey, akibat mengingkari sifat hayat. Akibat maksudnya benda yang buruk lah kalau kita mengingkari sifat hayat. Mengagungkan Allah, menginsafi kelemahan diri, bersedia menghadapi kematian. Yang ini tiga-tiga ni salah lah. Jadi kalau akibat mestilah dia lupa diri, benda yang tak baik lah. Lupa diri. Okey, seterusnya Kalis Zakwan. Kalis, tulis chat dekat, okey, boleh ni boleh on mic Okey. Baca Kalis nombor 8. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Melainkan Allah. Okey, betul ya.
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Okey. Seterusnya nombor 9. Nombor 9 apa? Kristina. Baca Kristina. Nombor 9. Dalil nakli di atas berkaitan sifat Sifat apa? Sifat apa Kristina? Dapat? Sab? Apa sab? tak tahu. Tak tahu. Okey kelas. Jawapannya apa kelas? Kalau untuk fa'alul lima yurid ini berkaitan dengan apa? Kelas? Siapa tahu? Siapa tahu? Cepat. Fa'alul lima yurid. Tadi kita tengok kat sini yang ini sifat ilmun ialah innallaha bikulli syai'in alim. Lepas lagi itu ada sifat ilmun. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Maksudnya apa? Sifat apa? Sifat Iradah. dia mesti dia ada kena mengena. Dia mesti ada kena mengena. Dia mesti ada kena mengena. Iradah. Sifat apa? Cepat. Iradah. Sifat iradah. Okey, betul sifat iradah. Okey. Yang ini kena hafal lah, dia kena hafal. Dia tak boleh kalau tak hafal, dia kena hafal. Okey, sebab tu kita kena biasakan jawab soalan Okey, seterusnya nombor 10. Okey, Kristina baca nombor 10 Kristina. Pilih padanan Berkenaan ilmu Allah. Ilmu Allah. Okey. Apa yang berkenaan ilmu Allah? Apa dia? Jawapannya? Okey, tak tahu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini berkenaan dengan ilmu ilmu Allah. Ilmu Allah ni memang luas lah. Okey, kita tengok ilmu Allah. Terbatas, ada limit. Ilmu Allah ada limit ke tidak sebenarnya? Tidak. Tidak So kita tulis besarnya. Kejap. Kecilkan sikit. Okey, ilmu Allah dia tidak terbatas. Jadi pangkal. So kalau ada nombor 1, so ini kita boleh potong. Okey, sentiasa benar. Betul ke tidak sentiasa benar? Betul ke tidak? Ilmu Allah ni memang sentiasa betul. Betul ke tidak? Betul. Betul betul. Betul Allah. Mana ni? Okey, kita try balik. Betul. So kalau betul, kita tengok nombor 2. Okey, ini. Okey, jadi jawapannya apa kat sini? Senang. Jawapannya kat sini kalau dah ini betul, ni salah, ni betul, inilah dia jawapannya. Kalau ni. Tengok nombor 4. Ada permulaan. Dia mesti memang ada permulaan, tapi dia mesti ada permulaan, ada pengakhiran. Tiada perantaraan, maksudnya ilmu Allah ni mana-mana, dia sentiasa luas. Dia tak ada perantaraan semua sentiasa luas. Okey, terima kasih Kristina. Okey, seterusnya nombor 11 hingga 15. Okey, Damia Syahara, Mio, Ryan. Okey, Damia Syahara 11 12, Mio 12, Mio 13, Ryan 14 15. Okey. Mana yang tak boleh tu tulis dekat chat. Okey, soalannya tulis betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Okey. Nombor 11, Damia Syahara, baca Damia. Alam ini kekal selama-lamanya. Alam ini kekal selama-lamanya. Betul ke salah? Salah. Salah Okey. Lagi, nombor 12. Allah berlain dari segala yang baru. Allah berlainan dari segala yang baru. Betul ke salah? Betul. Okey, betul Allah memang berlainan dia tak ada baru, tak ada lama. Dia Allah tak tahu. Okey, terima kasih Najiha. Damia. Nombor 13, Mio. Jawapannya apa Mio?
Okey, sifat Allah bersamaan dengan sifat makhluk. Okey, jawapan Mio kata salah. Okey, betul ya, salah Sifat Allah dia tak sama dengan makhluk Sifat kita ni kalau manusia ada batasannya, ada dia punya kelemahannya, kekurangannya. Tapi Allah sentiasa Allah sentiasa perfect. Allah sentiasa sempurna ya. Okey, nombor 14 Ryan, baca Ryan nombor 14. Boleh baca Hidup Ryan? dan mati. Okey. Boleh? Baca. Okey, baca. Hidup dan mati adalah ketentuan dari Allah. Okey. Hidup dan mati adalah ketentuan dari Allah. Betul ke tidak kelas? Betul ke tidak Ryan? Betul. Betul ya? Okey, betul ya kelas. Alright. Okey, 15 Ryan. Kau mempercayai sifat wajib bagi Allah adalah wajib. Hukum mempercayai sifat wajib bagi Allah adalah wajib. Betul ke tidak Ryan? Betul. Betul ya, hukum mempercayai sifat wajib bagi Allah adalah wajib. Okey? Memang wajib. Alright. Besar. Okey, terima kasih Ryan, Mio, Damia. Okey, seterusnya nombor 16 hingga 20. 16 hingga 20 siapa? Izara Zikri Hanan Syahmi. Okey, Izara nombor 16, 17, 18, 19, Zikri Hanan 20, Syahmi. Gariskan jawapan yang disediakan dengan betul. Okey, 16 baca Izara. Hari kiamat ialah hari kemusnahan. Hari kiamat ialah hari kemusnahan. Okey, betul. Kalau kebangkitan dia jadi hari apa? Kelas, kalau hari kebangkitan dia jadi hari kebangkitan tu hari apa? Hari apa? Hari di padang mahsyar. Hari di padang mahsyar, hari kebangkitan. Okey, bolehlah. Maksudnya hari akhirat. Hari akhirat. Dia selepas kematian kita akan dibangkitkan semula daripada kubur ya. Okey, seterusnya nombor 17 Izara. Berjaya dalam peperiksaan adalah contoh kodok Allah. Okey. Berjaya dalam peperiksaan adalah contoh qada Allah. Qada ya. Betul ke tak tu? Berjaya peperiksaan adalah qada. Okey, betul qada. Okey. Terima kasih Izara. Okey, seterusnya nombor 18 Zikri Hanan. Baca Zikri. Mat Rasak. Okey, tulis je. Ustaz baca, kamu tulis. Okey, nombor 18. Dusta ialah sifat apa bagi Rasul? Harus ke mustahil? Mustahil, ya betul. Okey, terima kasih Zikri. Okey, seterusnya 19 Zikri. Sebab berlaku kiamat. Sebab berlaku kiamat adalah sebagai bukti apa? Bukti apa? Kekurangan ataupun kekuasaan Allah? Kekuasaan. Okey, good. Terima kasih Zikri. Okey, nombor 20 Syahmi. Syahmi, baca soalan Syahmi. Syahmi Danish. Syahmi, kalau kamu tak respon, Ustaz kick terus. Respon dekat chat. Kalau tak, Ustaz kick. Ustaz bagi 5 saat. Tulis okey dekat dalam chat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Ustaz kick. Okey. Zikri, sekali lagi Zikri, nombor 20. Okey, Ustaz baca, kamu tulis. Kemunculan apa di Dajjal ataupun malaikat adalah satu tanda besar berlaku hari kiamat. Dajjal ke malaikat? Dajjal. Okey. Dajjal. Okey, so ini adalah salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Okey kelas. Bagi tahu dekat Ustaz, apa selain daripada muncul Ad-Dajjal ni, tanda-tanda besar hari kiamat? Siapa boleh Ustaz, apa dia? Di barat. Matahari terbit di sebelah barat. Lagi? Munculnya Nabi Isa alaihissalam. Bukan muncul, turun. Turunnya Nabi Isa dari alaihissalam. Lain? Lagi? Siapa lagi? Imam Mahdi.
Munculnya Ya'juj Ma'juj. Munculnya, dia keluar. Dia keluarnya Ya'juj Ma'juj. Sebab Ya'juj Ma'juj memang dah ada dekat bumi ni. Dia keluar daripada tempat persembunyian dia. Daripada dinding. Keluar daripada dinding yang dibina oleh siapa? Oleh Iskandar Zulkarnain. Okey, selain daripada tu Imam Mahdi. munculnya Imam Mahdi. Munculnya, kalau tu baru betul, munculnya Imam Mahdi. Okey, selain daripada tu apa lagi yang besar? Keluar apa? Keluar Dabbatul Ard. keluar ad-dabbah daripada bumi. Al-ard tu bumi lah. Keluar ad-dabbah. Ad-dabbah ni ialah binatang binatang yang kira boleh memusnahkan bumi lah. Keluar ad-dabbah daripada bumi. Okey. Itu adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau tanda-tanda kecil hari kiamat apa kalau boleh tahu? Tanda-tanda kecil. Banyak perempuan? Banyak perempuan. Banyak perempuan daripada lelaki. Tengok dalam kelas sendiri pun kita dah boleh nampak dah. Perempuan lebih ramai daripada lelaki. Okey, selain daripada tu, apa tadi Wafi? Banyak berlaku pembunuhan pun boleh juga kita boleh classifykan. Selain daripada tu, yang biasa. Yang biasa kalau macam tak adalah biasa. Memang kita biasa dengar dalam kehidupan kita apa? Orang munafik bermaharaja rela. Orang munafik bermaharaja rela boleh. Tapi yang ni yang kebiasaan yang kita biasa nampak ialah anak-anak menderhaka kepada ibu bapa. Itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan juga yang tanda-tanda kecil lagi, ibu dijadikan sebagai tuan. Ibu dijadikan sebagai hamba. Ibu maksudnya ibu bapa dijadikan sebagai hamba. Contohnya apa? Macam anak tu dia minta sesuatu ataupun kata ibu pergi buatkan air, ibu pergi ni. Dia macam seolah menyuruh, seolah-olah macam ibu bapa ni adalah hamba. Itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Jadi kena sentiasa berwaspada, berhati-hatilah, takut kita berlaku macam tu pula. Okey. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan itu, insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih semua. Okey, seterusnya kita tengok yang nombor 21 hingga 25. Okey, terima kasih tadi Izara, Zikri, Syamil, Ustaz Daki tadi. Sebab dia tak ada respon. Kayak apa? Bila jadi macam tu, Ustaz dapat detect engkau memang ada dalam kelas tapi tak ada respon langsung, maksudnya tak bercakap pun tak, dan nak chat pun tak ada. Bila chat tak ada, join tapi tak masuk. Dia masuk tapi mungkin dia pergi keluar mana ke ataupun dia tidur ke apa ke, sekadar buka saja, tak boleh lah. Tak boleh lagi tu. Sebab boleh dapat detect lah. Kayak apa? Bila kita nakkan respon lah. Yang paling utama adalah respon. Tak kisahlah dekat dalam secara apa? Bersuara ataupun chat. Kalau chat pun Ustaz boleh nampak chat kat situ. Alright. Jadi itu namanya adalah cheating. Cheating ialah menipu. Ustaz boleh detect. Siklah Ustaz memang tega bab menipu ni, memang Ustaz tega. Okey. Seterusnya nombor 21 hingga 25. Fakri jajab. 21 hingga 25, lepas tu banyak ni. Nombor 21 hingga 25. Asal sikit lah. Jap kita hold dulu jap. 26, 26 banyak 27 pun banyak, 28 banyak. 29 pula kawan-kawan. 30. Apa korang ni tak cakap pun. Kesimpulan kawan-kawan. 21 ni kita bagi Fakri je lah. Fakri Akil sahaja. Yang lain semua ni 26 hingga 30. Boleh lah. Banyak ni. Okey, kita tengok nanti lagi. Okey, Fakri Akil. Fakri, baca Fakri, sesuaikan bahagian alif dengan bahagian ba. Saya nak nombor 12. Tak ada. Ustaz dah ambil dah. Next time. Okey, Fakri. Nombor 21 Fakri. Al-Sidqu. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik Okey, seterusnya nombor 22. Al-Khiyanatu. Khianat ialah sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Okey, yang ke-23. Al-Amanah.
Al-amanah. Amanah ialah Sifat wajib bagi Rasul. sifat wajib bagi Rasul. Okey, nombor 24. Al-fatanah. Al-fatanah. Fatanah. Okey, mana sifat wajib ke sifat mustahil? Sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Okey, seterusnya nombor 25. Al-kitmanu. Al-kitmanu. Kitman. Okey. Kitman sifat apa? Mustahil. Sifat mustahil. Okey, sifat mustahil. Okey, terima kasih Fakri Akil. Sama. Okey, seterusnya nombor 26. Okey, so kat sini kita dah start banyak soalan kat sini. Okey, nombor 26. 26 ada berapa soalan? Alif ba. 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Nombor 26 ni Afiq dengan Alia. 26 dengan 27. 26 dengan 7. 26 sahaja lah. 26 Alif Afiq Lutfi. 26 Ba Alia Patricia. Auni 27. Zarif Amsyar 28. Okey, 29 Nur Alisha Alif. 29 Alif. Wafi Ba dengan Ta. Ba dengan Ta. Wafi Ba dengan Ta. Alia Insyira 30 30. Alright. So kita tengok jom. Okey, nombor berapa? Nombor 26. Nombor 26. Kelaskan pernyataan di bawah dengan betul. Yang pertama dia kata apa? Kesan mempercayai sifat kudrah. Ba, akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. So kalau macam kesan ni dia antara kesan baik ataupun kesan buruk. Kalau akibat tu kesan buruk lah, benda yang tak baik lah. So kita boleh classify kat sini. Alright, kita tengok nombor Alif. Siapa? Afiq Lutfi. Afiq Lutfi, baca Afiq Lutfi. Kesan apa? Kesan mempercayai sifat kudrah. Kudrah, kesan mempercayai sifat kudrah. Okey, apa dia? 1, 2, 3 tu. Khusyuk dalam beribadat. Khusyuk dalam beribadat. Okey, yang ni Ustaz letak alif ya. Alif. Okey, lagi. Bertambah takwa kepada Allah. Bertambah takwa kepada Allah. Okey, ni pun Ustaz letak alif. Okey, lagi. Dan ketiga. Mengharapkan keredaan Allah. Mengharapkan keredaan Allah. Okey, terima kasih Afiq. Okey, seterusnya Alia Patricia. Baca Alia yang ba ni. Akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Okey, akibat tidak beriman dengan sifat kudrah. Maksudnya benda-benda yang buruk. Few rezeki jangan ditolak. Okey, akibat tidak beriman dengan sifat kudrah, apa dia Alia? Wujud sifat mazmumah. Wujud sifat mazmumah. Okey, ni saya letak ba Ba. Okey, lagi? Melakukan maksiat. Okey. So ada dekat sini tiada keberkatan hidup ni kat mana ni kalau kita boleh letak? Dekat mana? Boleh juga kita letak dekat sini. Akibat tidak beriman pun kita boleh letak juga. Tapi dia nak dua je kan? Dia nak dua je, letak dua sahaja. Alright. Okay, terima kasih Alia. Okay, seterusnya nombor 27 Auni. Baca Auni, lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Okay, jawapan dia apa? Okay, kat sini. Saya kena tulis ni kat sini ni. Nombor 27. Jap. Paragraf nombor 27. Okey, Auni, nombor 27 apa Auni? Baca. Nabi Daud apa, kitab apa? Nabi apa, kitab apa, bahasa dia apa? Daud, Zabur, Kipti. Daud, nombor 27, apa ni? Zabur, bahasa apa? Kipti. Alamak, boleh Arab deh. Arab Qibti, macam mana je Qibti?
Oh, mana huruf ta? Kibti, betul? Ejaan macam ni. Okey, okey, nombor 27 ialah kibti. Okey, seterusnya nombor 2. Musa, Taurat, Ibrani. Musa, Taurat. Okey, jawapannya apa? Nabi Musa ya. Musa. Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Isa, Isa, Nabi Isa. Kitab dia apa tu? Kitabnya? Kitab apa tu? Injil, Kitab Injil bahasa apa ni? Suryani, Syriani. Ya, baca Syriani. Syriani ke Suryani? Dalam buku sebut apa? Suryani ke Syriani? Suryani. Suryani ya. Okey. Sebab masa Ustaz belajar masa darjah 4 dulu Syriani. Kalau Suryani lah. Lisa Suryani ke? Okey, seterusnya nombor 4. Muhammad, Al-Quran, bahasa Arab. Muhammad, Al-Quran. Al-Quran. Okey, bahasa Arab. Hamzahnya mana? Mana Hamzah? Mana Hamzah? Okey, Al-Quran. Okey, nombor 5. Apa tadi? Bahasa dia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Okey, siau ni mana huruf ba-nya? Ba. Okey, huruf ba. Okey. Sikit. Okey, terima kasih siau ni. Okey, seterusnya nombor 28. 28 siapa? Zarib ya? Zarib kan? Zarib? Oh, Zarib. Ya Ustaz, tambah lagi. Okey, kita buat sama-sama. Okey, seterusnya nombor 28, nyatakan hukum bagi pernyataan di bawah dengan betul. Okey, nyatakan hukum. Okey, kelas. Macam semalam Ustaz ada cakap kalau ibadah ataupun fiqh, kalau ada hukum dengan alasan kita akan jawab apa? Hukum tu kita akan jawab apa? Tidak sah. Sah atau tidak sah. Sah ataupun tidak sah. Itu hanya untuk ibadah yang ada bila mana hukum dan alasan. Kalau ada alasan tu sah atau tak sah, itu saja. Kalau untuk akidah ataupun tauhid, dia merangkumi yang 5 tu. Wajib, sunat, harus, apa lagi? Makruh dan juga haram. Haram. Kalau ada yang satu lagi tu sunat muakkad. Sunat muakkad tu dia kepada ibadah. Kalau tauhid ataupun akidah hanya 5 saja. Wajib, apa dia? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okey. So kat sini bila dikatakan hukum antara 5 tu lah. So kita tengok satu persatu. Okey, Zarib baca Zarib. Nombor 1. Menyembah selain daripada Allah. Menyembah selain daripada Allah. Okey, jawapannya apa, Zarib? Jawapannya apa? Menyembah selain daripada Allah. Haram ke wajib? Menyembah selain daripada Allah. Maksudnya apa? Menyembah selain daripada Allah maksudnya kita contoh menyembah matahari, menyembah patung apa semua. Boleh? Boleh ke tidak? Tidak boleh. Tak boleh. Jadi hukumnya adalah haram. Ambil haram. Jadilah Ustaz Puan. Okey, seterusnya nombor 2. Baca Zarib. Nombor 2. Tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah, hukumnya apa? Kalau yang kat sini dia boleh jadi berdosa ataupun pahala ke dosa ke pun boleh jadi. Hukumnya apa? Tidak melaksanakan perintah Allah. Berdosa. Yalah berdosa. Tulis dosa. Dosa apa? Dosa apa? Dosa besar. Dosa besar. Okey. Arabnya faham dah tulisan aku ni. Tulisan pakai mouse ni. Okey, nombor 3. Apa dia? Mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Okey, mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah maksudnya perkataan Allah. Okey. Apa hukumnya?
Ha? Wajib. Wajib. Okey. Wajib. Wajib. Okey. Wajib Okey, seterusnya nombor 4. Nombor 4. Apa? Nombor 4 bacalah nombor 4. Oh, percaya bahawa Allah yang mencipta semua makhluk. Percaya bahawa Allah yang mencipta semua makhluk. Okey, apa hukumnya? Wajib. Wajib wajib juga. Oh, habis kau jadi weh. Okey, seterusnya nombor 5. Tidak mempercayai isi kandungan ayat Al-Quran. Tidak mempercayai isi kandungan ayat Al-Quran. Kita tak percaya dengan benda yang ada dalam Al-Quran tu. Jadi hukumnya apa? Dosa. Berdosa dosa. Dosa besar. Okey, alright. Okey, terima kasih Zarif. Okey, seterusnya nombor 29. 29 tadi 29 alif apa? Alif kan? Alif Alisha ya. Alisha kan? Ya. Okey, Alisha baca Alisha. Baca nombor 29. Tuliskan 3 tanda-tanda kecil hari kiamat. Tuliskan 3 tanda kecil hari kiamat. Okey, apa tanda-tanda hari kiamat Alisha? Tanda-tanda kecil. Ustaz baru sebut tadi. Masa terasa semakin pendek. Dan tanda kecil hari kiamat. Okey, jap. Saya kecilkan dulu. Okey. Harapnya nampaklah. Okey, nombor 1 apa dia? Masa terasa semakin pendek. Masa terasa semakin pendek. Kita rasa tak sekarang? Kita rasa tak sekarang? Rasa tak? Rasa ya? Sebab tiba-tiba elok-elok kita bangun pagi, dah malam dah kan. Rasa macam sekejap je masa. Lepas tu ni, kita ni, COVID ni sebenarnya dah berapa lama dah? Dah setahun lebih dah. Kita dah setahun lebih dah rasa macam, dah setahun lebih kita menghadapi COVID ni tu yang, jadi kita boleh terasa semasa tu semakin pendek. Maksud semakin pendek ni, dia punya waktu-waktunya tu sekejap je. Okey, ni pun kita pun dah nak habis, kita dah 7 bulan dah, 8 bulan dah kita bersama. Jadi kita rasa macam pendek dah masanya. Okey, terima kasih. Lagi nombor 2 apa Alisha? Orang-orang miskin menjadi kaya raya. Orang miskin menjadi kaya raya. Kaya raya. Okey. Pun boleh. Okey, lagi? Minuman yang memabukkan seperti arak menjadi kemegahan. Apa tadi? Minuman yang memabukkan memabukkan menjadi kemegahan. Okey. Contohnya macam mana tu? Yang nombor 3 yang macam Alisha cakap ni. Minuman yang memabukkan menjadi kemegahan. Contohnya macam mana? Pernah tengok MotoGP? Nah. Yang MotoGP. Kalau dia menang, dia naik mana? Dia naik podium kan? Betul, dia naik yang pentas tu kan? Yang ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. So lepas tu dia akan bagi apa? Air. Piala. Piala dengan air. Piala memang piala. Okey, dia bagi apa? Yang dia bagi apa selain daripada tu? Dia akan bagi satu air air itulah air arak lah. Air arak. Lepas tu dia akan buat apa? Dia goncang. Dia goncang. Kau tersembung. Okey. Sama balik. Okey, kita try lah tengok apa ni. Yes. Menang. Apa ni? Win cupcakes. Akil suka. Podium. Dia tulis apa? Podium. Alamak. Tak ada pula macam nak tengok. Itulah. Hai, Ustaz kan mana main Okey. Apa dia?
Cakap pandai main hack. Yelah, tapi masalah nak cari yang apa, yang dia menang kiranya macam orang yang menang Monang pula. Siapa nama yang selalu apa, Valentino Rossi kan? Valentino yang famous lah kan? Tengok air Coca-Cola je. Win moment. Ada tak? Lain bola kan? Ada tak? Arabnya ada lah. Tengok air Coca-Cola je. Air Coca-Cola letak kat tepi. Arabnya Arab ke tak kat sini? Kalau ada lah ni kan. Kat mana ni Mana dia? Kita cari. Letak kat mana? Mana dia? Macam tak ada pula. Alamak, macam tak ada pula nak tunjuk. Kat sini kot. Good. Kan? Dah habis. Habis dah. Ui, dah bosan lagi. Aduh. Sabar je lah. Tak jumpa pula. Kan? Mesti nak motor. Time nak tengok tak jumpa. Time kita tak nak tengok, tak nak tunjuk, ada pula. Jumpa pula. Aku lambat lagi. geram je. Ustaz tengok yang Budan jump tu. Alamak. Baru ni je dah hilang dah. Kan ada waktu-waktu ni dia contoh macam waktu-waktu apa tu? Ini Red Bull. Red Bull. Dah kata dah. Kan contohnya waktu-waktu macam ni, waktu-waktu yang Ustaz tunjuk ni, okey, kebiasaannya kalau kita nampak dia orang ada yang ni mungkin dia tak tunjuk lah sebab benda ni mungkin benda yang tak baik kan. Jadi apa ni, dia ambil apa benda botol arak tu, satu dia macam dia goncang-goncangkan lah. Tapi kat sini kita Ustaz tak dapat nak tengok, tak dapat tunjuk, tak jumpa pula kan. Time ni ada bila ni ambil kau ada. Dengar macam tempat je. Doa dah makbul. Dengar macam tempat je. Kan kat sini ada tak? Ada. Habis. Kat sini. Okay, tengok kat sini. Gitu kau. Okay. So kita tengok sikit. Okay, ni ada. Ni contohnya. Nampak tu kan? Dia buat apa tu? Tu botol apa tu? Ustaz ajar kita tengok cerita merapu. Ni contohnya macam ni lah. Okay. Ni Ustaz nak tunjukkan yang macam apa yang Alisha cakap tu, botol arak, bukan botol arak, minuman yang memabukkan menjadi satu kemegahan. Nampak dia mermegah-megah macam tu. Nampak? Ini antara salah tanda kecil hari kiamat lah. Tanda-tanda kecil. So kat sini kita Ustaz, alhamdulillah Ustaz dapat juga tunjuk kat korang. Ni. Nampak dia sembur-sembur semua. Padahal benda tu benda yang tak baik kan? Benda yang tak baik. Jadi tak bagus lah. Tak bagus. Jadi dia dah menyimpang jauh lah kat situ. Satu yang katakan minuman yang memabukkan menjadi kemegahan. Ini yang saya nak tunjukkan sebenarnya. Bukan yang saya nak macam nak mengajar ke apa, tapi kita nak bagi tunjuk. Okey. Okey, terima kasih Alisha, terima kasih. Kalau kita semua aduh. Ni macam ni je Ryan. Nanti bila dah besar, kau anjurkan satu tandingan, kau nak sembuh, kau semua air zam-zam je. Okey, buat sendiri. Okey, nombor ba. Okey, Wafi. Ba apa baca? Ba, Wafi. Tulis 2 tujuan beriman dengan sifat hayat. Tulis 2 tujuan beriman dengan sifat hayat. Okey, apa tujuan dia Wafi? Tujuannya apa? Beriman dengan sifat hayat. Tak tahu. Kehidupan akan menjadi tenteram dan tenang. Okey? Itu.
Okay, itu benda-benda yang baik lah, benda-benda yang baik. Lagi apa? Selain daripada itu, mengenali asal pencipta alam. Okay, itu saja. Pun boleh. Alright. Tadi kau cakap apa tadi? Kalau orang Islam tu orang kafir tu ada tanda hari kecil juga ke? Ini normal lah benda tu. Benda tu memang ada. Memang ada. Walaupun orang Islam. Kalau orang Islam tukar kepada orang kafir. Maksudnya kau cakap apa ni? Afiq. Orang Islam dia convert. Murtad lah ya. Murtad pun sama lah. Antara tanda-tanda kecil juga hari kiamat. Okay. Sebab pada masa nanti kira dah nak berlaku hari kiamat nanti akan berlaku banyak percanggahan dan juga persefahaman. Bukan persefahaman ya, berlaku percanggahan. Dalam Islam sendiri pun berlaku percanggahan. Tapi ada dalam lebih kurang dalam 72 ajaran yang dibawa, tetapi hanya satu sahaja yang kita mesti percaya, iaitu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling utama sekali. Satu tu je yang paling selamat. Yang lain semua memang tak selamat. Jadi kita kena mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya agama Islam yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah. Ada juga orang Islam tetapi dia disesat. Contohnya apa? Syiah ataupun Mu'tazilah ataupun mungkin agama Qadiani, agama yang benda yang boleh menyesatkan tetapi di bawah Islam. Maksudnya orang Islam tu sendiri yang dia memecah belahkan. Itu yang bahaya pada zaman kita sekarang ni. Sebab tu kita kena percaya yang paling utama, kita kena percaya mengikut ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang berteraskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ni ialah hadis lah. Al-Quran dan juga hadis. Itu yang paling utama. Jadi kalau macam yang lain tu dia ada menyimpang ataupun benda yang menyesatkan. Bukan nak kata macam Ayah Pin lagilah dia sesat terus. Tapi ini benda ni dalam Islam pun ada juga yang sesat. Contoh macam Syiah lah. Syiah tu sebenarnya dia Islam. Tapi dia berpegang kuat dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu kan kita punya khalifah. Tapi dia mengagung-agungkan. Sepatutnya kita mengagungkan Allah, tapi dia mengagungkan Sayyidina Ali. Jadi dia dah menyimpang jauh dah dekat situ. Okey, itu sebagai satu pembelajaran lah untuk kita. Okey, seterusnya yang baca Wafi Ta. Nyatakan erti nama-nama hari kiamat. Nyatakan erti nama-nama hari kiamat. Okey, sekejap sahaja. Okey, apa dia nombor satu? Yaumul Jazaa. Yaumul Jazai. Okey, Yaumul Jazaa iaitu hari apa? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Okey, nombor dua? Yaumul Hash. Yaumul Hash. Hari himpunan. Hari himpunan hari himpunan kita berhimpun. Okey. Yang ketiga? Yaumu'azzalzalah. Yaumu'azzalzalah. Hari kegoncangan. Hari kegoncangan. Okey, seterusnya yang keempat? Yaumul al-akhirah. Yaumul akhirah. Yaumul akhirah. Hari yang terakhir. Hari yang terakhir ataupun hari akhirat pun boleh. Hari yang akhir ataupun hari akhir dunia. Okey, terima kasih Wafi. Seterusnya nombor 30, Alia Isyirah. Baca Alia. Ya. Baca. Idris seorang yang miskin. Okey. Idris seorang yang miskin. Walau bagaimanapun beliau sentiasa bekerja keras untuk mengubah kehidupan keluarganya. Okey. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan jenis kodok. Nyatakan jenis qada. Okey, qada. Ini cerita pasal qada dengan qadar lah. Okey, apa dia jawapan dia Alia?
Dia nak jawab macam mana? Saya tak faham. Tak faham. Okey, kat sini situasi dia. Idris seorang yang miskin. Dia seorang yang miskin. Walau bagaimanapun, beliau sentiasa bekerja keras untuk mengubah kehidupan keluarganya. Dia miskin. Dia nak ubah keluarga dia menjadi lebih senang, lebih baik. Jadi, apakah jenis qada? Qada. Qada ni terbahagi kepada dua. Jadi dia kata jenis qada kan, Alia. Qada ni ada dua jenis. Jadi bolehlah pilih, kena pilih jenis yang mana. Yang ni kita kena belajar lah. Qada ni terbahagi kepada dua, iaitu mu'allaq dan juga mubram. Dah pening lah. Siapa tahu? Siapa tahu pasal qada ni? Siapa tahu pasal qada ni? Tak tahu. Kejap. Okey. Kalau ada dia punya ni, jap saya tunjuk dulu dia punya, jap saya tulis dulu. Dia qada qada. Nur qada ni ga. Tajna Arabi. Qada hamzah. Qada ada dua, iaitu mu'allaq, mana ain, mu'allaq dan juga mubram. Mana ba? Ro mim. Okey, Ustaz besarkan. Okey, Ustaz besarkan dulu. Mana tengah? Ustaz besarkan. Okey. Mu'allaq. Okey, yang ni mubram. Okey, ikut sama dengan Ustaz. Jenis qada. Jenis qada. Ikut sama dengan Ustaz. Jenis qada. Jenis Mu'allaq. Mubram. Okey, kalau Ustaz tanya jenis qada ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Mu'allaq. Yang kedua? Mubram. Mubram. Okey. Apa beza antara mu'allaq dengan mubram ni? Okey, jom kita tengok kalau ada dia punya video. Kalau Ustaz boleh buka dia punya video ni lah. Termasuk ketentuan Allah. Ya. Siapa sebut tadi? Auni. Apa Auni? Macam mana kalau tadi Auni? Mu'allaq ni apa? Mu'allaq bermaksud seseorang yang pada ketentuan asalnya akan berlaku kemalangan jalan raya, tetapi dengan doa dan ikhtiarnya dia ditentukan Allah selamat dari kemalangan jalan raya. Okey, Maksud mu'allaq bukan. Apa dia Alia Imanah, apa dia? Maksud mu'allaq yang ada dekat buku nota padat UPKK ni, dia kata ketetapan Allah terhadap makhluknya yang boleh berubah mengikut usaha dan ikhtiar manusia. Okey, dia berusaha, dia ikut ikhtiar ataupun doa kan. Okey, kalau mubram tu macam mana? Ketetapan Allah terhadap sesuatu yang pasti berlaku dan tidak berubah. Okey, tidak berubah. Okey, Ustaz faham benda tu. Okey, terima kasih Auni, terima kasih Alia. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan mu'allaq tadi tu? Ya, sebenarnya kita ni, qada ni kita dah ditentukan dah. Allah dah tentukan dah kita, masa depan kita, siapa isteri kita, siapa suami kita, kita ni hidup ni kaya ke tidak, miskin ke apa, semua Allah dah tentukan dah. Kau ni jenis nanti bila besar nanti jadi seorang apa, semua Allah dah tentukan. Tetapi akan berubah sekiranya kalau kita berusaha. Contoh, Allah dah tetapkan dah, engkau ni satu hari nanti, contohnya macam Ustaz boleh letak siapa, Zarif. Contoh Zarif, bila besar nanti confirm dia akan jadi angkasawan. Contohlah Allah dah letakkan Zarif ni jadi angkasawan. Tetapi dia ni jadi pemalas. Tapi dia tak akan jadi angkasawan kalau dia tak berusaha. Kalau dia berusaha, barulah dia boleh mencapai kejayaan ni. Contoh dia pergi ke dia jadi angkasawan. Okey. Kalau mubram dah terang-terang
dia akan dapat macam tu. Contohnya contoh kita harga barang lah kan. Harga barang kalau kita pergi ke macam kita pergi kedai kapet ke apa ke, ada tak letak tanda harga? Kadang tu dia tak letak tanda harga. Kena tanya orang tu berapa harganya. Kadang tu boleh contohnya harga cawan RM5. Boleh kurang tak? Kalau kita tanya, boleh kurang tak? Boleh RM3. Contoh kat situ. Kalau kita pergi 7E, kita pergi Speedmart, harga dah terang-terang dah kat situ. Kalau kita pergi ke kaunter, tanya, boleh tak, contoh kan, RM5. Kita pergi ke kaunter, nak minta kurang boleh tak? Boleh tak minta kurang? Tak boleh, kita tak boleh minta kurang sebab apa, dah terang-terang dah. Betul, itulah dinamiknya mubram, dia kekal. Itu contoh, kalau contoh Ustaz boleh bagi. Okay. Terima kasih Alia dan juga Auni. Okey, kita tengok kalau Ustaz ada tunjuk kat sini. Ustaz ada buka, kalau dapat tunjuk lah ni. Ni antara qada dan qadar, kita dengar sekejap. Qada dan qadar ni macam mana aku nak buka ni Main video orang. Itulah, sekejap. Bisa kena buka dekat sini untuk Wih, baru masuk. Masya Allah. Siapa? Okey, Ustaz boleh buka ni kat sini. InsyaAllah kita cuba. Okey, kita cuba tengok. Kita cuba tengok. Okey. Kita tengok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sambung belajar qada dan qadar. Hari ni Ustazah nak ajar tentang jenis-jenis qada. Yang pertama adalah qada mu'allaq, yang kedua qada mubram. Kita tengok satu persatu. Qada mu'allaq bermaksud ketentuan Allah terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Contohnya adalah berjaya jika berusaha. Sebagai contoh, Allah dah tentukan bahawa awak dapat JGTAN di dalam UPSRA, tetapi disebabkan usaha awak yang gigih, usaha yang bersungguh-sungguh, awak mohon doa daripada ibu dan ayah, akhirnya awak dapat mumtaz dalam UPSRA. Dan juga berusaha mengubah nasib. Kita tahu dekat dunia ni ada orang yang sangat-sangat berkemampuan, ada orang yang tidak berkemampuan. Jadi orang yang tidak berkemampuan ini cuba untuk mengubah nasibnya, contoh dengan berniaga, tetapi dalam masa yang sama dia bertawakal dan juga memohon doa daripada Allah, dan disebabkan usaha dia dapat mengubah nasib hidup dia. Yang kedua adalah qada mubram, ketentuan Allah terhadap sesuatu perkara dan tidak boleh diubah. Okey, sebagai contoh yang tidak boleh diubah adalah jantina, lelaki dan perempuan dan juga rupa paras. Jika diubah bermaksud kita telah melanggar hukum dan juga jatuh hukum haram. Okey, yang kedua, setiap makhluk akan terima balasan mengikut amalan masing-masing. Jika baik amalan awak, balasannya ikut baik. Dan setiap manusia pasti akan mati. Okey, simple. Sangat-sangat simple. Kan? Nampak kan dia punya penerangan dia. So nanti kalau apa? Kalau nak tengok nanti boleh tengok dekat YouTube dia. Saya tak tahu kalau masuk dalam YouTube ni takut dia akan mute yang ni, takut dia kena copyright ke apa ke nanti. Okay, so nanti kalau tak faham nanti cuba-cuba fahamkan balik. Ustaz akan letak kat dalam YouTube macam biasa, Ustaz akan letak dalam YouTube. Okay, jenis-jenis. So kalau untuk soalan nombor 30 ni, jawapannya yang sesuai apa? Mu'allaq ke mubram? Kelas? Mu'allaq. Mu'allaq ya. Okey, mu'allaq. Kenapa dia mu'allaq? Sebab apa? Sebab apa dia mu'allaq? Kelas, sebab apa dia mu'allaq? Sebab dia nak ubah keluarga tu. Dia nak mengubah nasib keluarganya. Dia nak mengubah nasib keluarganya menjadi yang biasa menjadi luar biasa. Okey, kalau macam mubram tadi dia kekal kan, dia kekal. Jadi maksud dia kekal tu macam yang Ustazah tadi tu dia ada sebut apa? Contohnya
jantina. Jantina yang kita tidak boleh nak ubah. Dia tak boleh nak ubah langsung. Kalau takkanlah kita nak ubah tak lama lagi, contohnya kita kecil lelaki, bila besar jadi perempuan. Tak ada, dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Okey, Ustaz pun baru dapat ilmu ni juga. Alhamdulillah, terima kasih sebab Ustaz pun dah lupa sebenarnya benda-benda ni. Korang dah dapat ingatkan Ustaz, so nanti kita akan sentiasa recap balik. Terima kasih semua, bagus. Okey, habis 30 soalan, Alhamdulillah. So kita dapat keseluruhan. Semalam kita buat ibadah, hari ini kita buat akidah. Alhamdulillah kita dapat menghabiskan semuanya dengan baik. Ada sebelum tu ada soalan untuk kita menutup tirai? Tak ada ya? Ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk besok insya-Allah kita akan buat tajwid. Tajwid. InsyaAllah kita akan buat tajwid. Okey. So sebab tajwid pun banyak juga yang kita nak kena cover. Jadi kita akan pulun untuk banyak. Sekarang kita akan memperbanyak banyak soalan saja. Okey, itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa salah Ustaz, 5 kalau semua faham sila angkat tangan. Maksudnya gunakan pump dekat sini, raise hand ni. Okay, saya tengok respon. Kalau ada, maksudnya kalau okey. So maknanya semua mengangkat tangan, Alhamdulillah. Okey. Okey. Yang tak angkat tangan maksudnya tak ni lah, tak faham lah. Ya. Okey, semua angkat tangan ya, Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Okey, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw Sadaqallahul azim. Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Weh, marah betul lah Uni Jam, marah. Bye. 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 Okay, bye.